Alright, hi everyone. So in this video, kita akan masuk chapter baru di mana kita akan belajar mechanical waves. Dia berkait rapat juga dengan chapter 1 di mana kita ada equation untuk SHM, which is simple harmonic motion. Basically, simple harmonic motion ni, kalau kita previously kita tahu, ada benda oscillating. Benda tu repetitive in periodic motion without loss of energy. So kita ada key point guys tu, with no energy, without no loss of energy in a periodic motion. Maksudnya dia berulang-alik. Sebab there's no loss of energy, it's gonna be tu. Tapi apa yang kita boleh kaitkan dengan mechanical wave ni, kita punya sine wave tu ikut dengan dia punya equation akan diguna pakai balik. Tapi akan ada few elements yang kita tambah lah. Okay, so let's look at this video saya akan cover untuk LOA dengan B dan juga C. Okay, itu sahajalah untuk this video. And then the next video saya akan try bahagi dalam 3 video lah for this chapter. Okay, so kita ada di mana kita baca kat sini, a wave can be described. Okay, a wave can be described as a disturbance that travel through a medium from one location to another location. When you throw ini contoh dia lah. When you throw a stone into a lake or pool of water, it creates a disturbance. Okay, disturbance ni lah kita panggil, kalau ini contoh ni, sekarang kita ada batu, kita campakkan ke dalam air. Okay, and it creates a disturbance. Disturbance ni maksudnya gangguan tu. Maksud kita dah campakkan, air tu tenang asalnya kan? And then kita masukkan batu tu akan menghasilkan ombak. Itulah ombak tu kita panggil disturbance. Okay, through a medium. Okay, itu disturbance and form a circular waves. Dia akan menghasilkan ombak. Kat sini macam ni lah, dia akan menghasilkan ombak kat sini. Ini salah satu contoh lah. Jadi from the point where disturbance occur and move outward as shown in figure 2.1. Ini salah satu contoh lah. Tapi mainly kita akan tengok contoh ni kat sini, figure 2.2. Okay, lagi satu tengok, a wave will also travel along the cord that is stretched out on a table if you vibrate one and back and forth. Maksudnya macam ni, kita pakai tali ni, awak akan naikkan atas ni, dia akan menghasilkan satu gelombang macam ni. Dia akan energy akan transfer. Maksudnya asalnya tali ni straight. And then bila awak kacau dia, disturbance ni maksudnya kita lah sebagai disturbance tu. Tu kita transfer energy kita kepada tali tu. And then tali tu kan bergerak atas bawah. Kita gerak atas bawah kan. So dia bergerak macam ni. Sampai sini dia akan flip sampai lah tali tu putus. Benda ni. Energy akan keep transfer without loss of energy. Okay. So kat sini ada velocity jugalah, tapi itu kita akan main peranan nanti. Alright, so ni find the definition untuk mechanical waves. So mechanical wave act as the propagation of disturbance. Okay, so dia kata kat sini disturbance lah, basically wave tu. Ataupun dalam contoh air tadi adalah menghasilkan ombak lah. Okay, through a medium. Ni penting dia mesti ada medium. So macam tadi medium kita adalah kita cakap tali. Tali ni medium kita. Macam air yang tadi dekat ombak ni, air lah kita punya medium. Okay, dia mesti ada medium. Dia tak boleh dekat contoh lah kan. Kalau awak tengok ni, kalau if in vacuum not capable to transfer energy. So basically mesti kena ada medium. Kita tak boleh dalam vacuum. Apa maksud vacuum ni? Maksudnya vacuum ni in a vacuum space. Bila masuk dengan vacuum space ni, maksudnya there's nothing in there. Kita letak kat dalam satu ruang yang air, udara, apa semua pun tak ada. Apa benda pun tak boleh hidup. Salah satu contoh adalah di angkasa lepas lah. Macam sound wave. Sound wave tak ada travels. Any wave lah tak ada travels in a vacuum. Dia mesti ada medium. Okay. Macam tadi, medium macam tadi, air dengan tali. Dia tak boleh tiba-tiba dekat udara. Tapi udara pun still dikira gas. Sebab as long benda tu kita ada dua jenis, sama ada dia solid, sama ada dia liquid ataupun gas. These three things ni dikirakan sebagai medium. Sebab tu kita tak boleh ada air. Sebab air pun dikirakan sebagai air dikira dalam gas sebagai gas kan. Udara sebab dikira molekul adalah gas. So dia masih ada molekul dekat situ. So dia boleh dikirakan sebagai medium. Biasanya salah contoh paling dekat kita gunakan
gas ni, udara sebagai medium adalah untuk sound wave. Macam cakap ni, awak cakap dengan kawan-kawan awak kan. So yang membawakan awak punya gelombang suara tu adalah udara tu sendiri sebagai medium kita. Okay. So basically kalau awak akan angkasa lepas, awak tak boleh dengar suara kawan awak. Itu salah satu contoh lah. So awak kat angkasa lepas in a vacuum space, ataupun awak letak kat satu box ni, awak dengan kawan-kawan awak kan, awak tak boleh dengar pun siapa kawan awak cakap. Sebab gelombang yang kita cakap tu, contoh kita ada manusia kan. So kita ada manusia A, B kan. Ini manusia A, ini manusia B. So kita cakap kan. So bila kita cakap ni, kita akan masukkan sound wave kat sini sampai dekat telinga dia. Tapi menggunakan medium kita kat sini adalah udara, which is air. Air adalah sebagai dalam gas. Kalau tak ada udara ni, contoh kita kat dalam in vacuum space ataupun dekat angkasa lepas, benda ni takkan travel. Suara kita takkan travel dekat anyone. Sebab tu kita tak boleh dengar apa-apa dekat angkasa lepas. Kalau without semasa macam astronaut, dia akan communicate with themselves ke kan. Kalau awak tengok dalam movie apa semua kan, dia pakai topi mask kan. Itu memang sebab dia tu teknologi lah. Kada contoh lah awak tengok kat space kan, dia punya dalam kapal angkasa, dan kalau dalam kapal angkasa tu dia orang ada oksigen. Oksigen tu kita sebagai air lah. So there's a gas in there, so there's medium in there. Ini penting untuk mechanical wave. Dia mesti ada through a medium. Medium tu bila kita sama ada dalam bentuk solid, dalam bentuk liquid boleh. Gas macam liquid ni air lah, tak kisah. Solid ni barang macam tali tadi, kita kirakan solid. Last sekali gas. Alright. Okay. Alright, itu adalah mechanical waves. Wave can move over large distance, but the medium of the water or itself has only limited movement. Oscillating about an equilibrium point as in the sham. So basically cakap wave ni tak kisah selagi benda tu tak dikacau macam suara kita lah. Suara kita tadi, kita cakap tadi, macam saya cakap ni kan, awak tak boleh dengar sebab bukan suara saya tak sampai. Kalau sebenarnya dari dengan awak dengan ni tak ada halangan apa-apa kan, tak ada pokok ke apa kan, suara saya boleh sampai dekat awak walaupun beratus kilometer. Tapi disebabkan kita ada disturbance, di mana kita ada udara lagi, kita ada angin, kita ada hujan ke, kita ada pokok, kita ada bangunan, benda tu dikirakan sebagai another disturbance lah. So gelombang suara saya ni akan tersangkut pada something else lah. Kalau contoh directly kan, kita macam, sebab tu kalau awak letak tali panjang-panjang kan, macam dulu kecil-kecil kan, tak tahulah kalau awak pandai balik lagi kan. So ada sini kan, tak kisahlah tali ni berapa lama pun. So gelombang suara saya ni akan travels dalam tali ni. So dia travel. So macam ni kan, gelombang suara saya ni tak terganggu langsung sebab dia dalam tali tu saja. So sampai dekat sini, sebab tu kena tak kisahlah tali ni sepanjang 1000 kilometer ke apa ke, sebab my sound wave travels dalam tali ni sahaja, tak ada gangguan. Kalau macam tiba cakap macam ni kan, without using any form of medium kan, cakap terus guna udara ni kan, memang banyak lah benda boleh sangkut. Itu dikatakan dengan mechanical waves. Okay, point D pula. Okay, all mechanical waves require some soft disturbance. Okay, ni ulang balik je lah. And then other example, okay, ini examples mechanical wave lah, macam sound wave, oscillation in spring, light wave. Light ini cahaya. Cahaya pun menggunakan gelombang. Okay, wave in a sling and many more lah. Ni salah contoh ni, awak pun boleh google semua lah. Okay, kita tengok. Okay, di mana kita ada dua jenis type of waves. Di mana kita ada transverse dengan longitudinal wave. Okay, macam mana, apa perbezaan transverse dengan longitudinal? Okay, tak apa, kita tengok satu video ni mana. Okay. Allah, terpadam dah. Sekejap. Different types. Different type of case benda. Different type of waves.
They're not holding each other through their shoulders, but through their elbows. Okay. Now, we had taken earlier, but this time with a slightly different arrangement. And let's Okay, see ni what. first part ni dia nak tunjukkan untuk longitudinal waves lah. Kita tengok apa cakap. So it's the same group of people, but in this case, they're not holding each other through their shoulders, but through their elbows. Now, in this case, the first person, he gently pushes the second person sideways and then pulls him back. You see this push and pull moment, and this is propagated towards the last person of the group. So how is this moment different from the previous one? Okay, so sebab saya terus skip untuk longitudinal sebab sebelum ni dia mention pasal transverse space dahulu. So kita nak dia nak cakap sekarang first macam second case ni di mana first case tadi kita letak tangan ramai-ramai orang ni tapi letak tangan dekat shoulder, dekat bahu masing-masing. Yang ni kali ni dia link arm dekat bahagian siku. Each person is holding each other through their shoulders. Now that's something which we have to look forward to. You can see here in the previous case, each person was undergoing up and down motion, while in this case, each person is moving back and forth about their mean position. And the push. So basically awak tengok look at untuk yang contoh tadi di mana. Okay. Ini adalah contoh di mana untuk transverse waves. Okay, apa perbezaan tadi dengan situation pertama? Okay, ini yang orange ni situation pertama dengan yang purple tadi situation kedua. Di mana situation yang pertama, benda ni bergerak each atas person bawah. was undergoing up and down motion. Itu keyword dia untuk transverse wave. So transverse wave dia kita punya particle ni dia travels up and down. Untuk longitudinal wave, while in this case each person is moving back and forth. Each person was undergoing. So dia cakap tadi sama bukan back and forth, maksudnya ke kiri ke kanan. Kalau dalam kita tengok bahagian depan lah, dia ke kiri ke kanan, masuk ke kiri ke kanan, ke kiri kanan. Itu perbezaan di mana untuk transverse wave dengan longitudinal. So awak tengok kat sini, nampak ni, ni untuk transverse. So particle ni actually kita gunakan ketika kita bergerakkan tangan kita ni macam ni tali kan, gerak atas bawah, so menghasilkan satu sinusoidal yang cantik lah kat sini, di mana dia orang semua ada peak yang berbeza-beza. While this one longitudinal, kita bergerak dia ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, ataupun senang kita kat sini kalau kita tengok bahagian 2D kan, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Macam ni particles kita which is tangan ni kan, direction vibration ya, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. So propagation ni apa maksud propagation ni? Maksudnya dia bergerak, senang cerita direction pergerakan wave tu. Propagate tu maksudnya dia bahasa Melayu pun propagate dia sebenarnya dia bergerak ke sini lah dalam bahasa senang. Direction propagation of wave. Sini sama-sama lah. Yang ni bergerak ke kanan juga. Boleh je bergerak ke kiri. Boleh je kita punya wave bergerak kiri, tapi kita punya yang this one akan start di sini lah. So kita bergerak macam ni, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan dia bergerak ke sini. Sama juga macam ni. Ini kalau kita tukar je lah position dekat sini. So kita atas bawah dia akan bergerak sini. Wave kita akan bergerak macam ni. Itu perbezaan di mana transverse wave dengan longitudinal wave. Okay. Untuk bahagian bahasa fizik dia yang cantik sikit lah untuk transverse. So particles then in the medium move perpendicular. Ni keyword dia particles move in perpendicular to the direction of the wave travel. Maksudnya perpendicular maksud ni. Ini 90 degree. Saya explain tadi dalam bahasa mudah. So kalau bahasa fizik ni dia cakap perpendicular. So pergerakan partikel tu perpendicular dengan arah wave kita bergerak, propagates. Okay, sama juga di sini. Okay, particles in the medium move parallel. Parallel maksudnya selari, searah lah maksudnya ni. Sama dengan arah the direction of propagation wave kita tadi. Cuma sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okay. Alright, ini adalah contoh untuk transverse macam water waves, wave on the roof, electromagnetic wave, ni sun wave ke, wave in a spring. Itu ada contoh dia lah, contoh untuk transverse dengan longitudinal. Alright, tu kita dah boleh bezakan. So keyword tadi paling senang nak bezakan transverse dengan longitudinal. Transverse dia bergerak atas bawah,
longitudinal bergerak kiri ke kanan. Okay. Okay, tu untuk last part untuk video ni adalah kita nak tengok bentuk graf kita, bentuk wave kita. Yang mana tu bentuk wave kita menghasilkan bentuk sine wave. Macam kita belajar pada chapter 1 hari tu lah. So this time kita panggil kat sini, this time kita panggil amplitude kan. Tapi bila kita ada banyak wave ni kan, kita ada yang mana kita namakan bahagian atas ni kita panggil crest. Yang mana bahagian bawah peak amplitude di bawah kita panggil true. Dia tetap pada cuma ni nilai positif, yang ni kan jadi nilai negatif lah. Dan mana kita ada satu lagi yang mana kita panggil ni lambda ni kita panggil wavelength. Dia wavelength ni masih daripada crest to crest. Kita nak panjang pada satu crest dia kita tak boleh jangkau terus ke sini memang crest to crest juga, tapi dia dah jadi double ke macam ni. Ini bukan lambda. So kalau lambda hanya daripada satu crest ini yang paling terdekat lah, crest dengan crest yang terdekat. So kita akan dapat satu wavelength kat sini. Wavelength ni ada banyak kegunaannya nantilah. Ataupun sama juga macam ni. Ini pun sama juga. So kalau kita tengok definition yang balik tadi, okay, amplitude samalah. Okay, frekuensi kita boleh tahu kita ada ulang balik lah di mana kita ada period. So period mesti one complete cycle. So one complete cycle daripada sini ke sini. Okay. Ini kita punya period. So kita tahulah untuk dapatkan frekuensi kita guna period over 1 over period lah untuk dapatkan frekuensi. Alright. Okay, and then wavelength tadi lah distance between two successive crests ataupun two successive identical points. Yang this one lah dia cakap tu identical point. So kat sini dia start kosong, kat sini pun dia habis kosong. Biasanya dekat jarak period lah dia cakap kat sini. Jarak period ni pun boleh dikira sebagai lambda. Cuma paling senang kita nak tengok daripada crest to crest lah. Tapi awak nak tengok daripada jarak period ni pun boleh, macam one complete cycle. Okay. Satu lagi benda baru kita, ada dua benda baru kita adalah wavelength dengan wave number. Wave number ni kita nak tengok dalam contoh kita punya wave ni dah bergerak dalam 1 meter. Dalam 1 meter ni berapa banyak wave yang telah kita hasilkan. Itu dinamakan dengan wave number. Wave number per unit distance. Mesti dalam per meter dia punya unit. So basically formula dia 2 pi over lambda. Lambda ni unit dia dalam sebab dia wavelength kan, length. So mesti dalam meter lah. SI unit kita. So unit dalam meter. Unit meter, SI unit. Wave number per unit meter lah. Okay. And then last kali kita ada angular frequency ataupun satu lagi nama dia angular velocity. Benda sama cuma different names. Okay. So basically kita ada 2 pi over t lah ataupun 2 pi f. Okay, kita ada dua formula ni. So unit tu adalah radian per second. Okay, itu saja untuk this video. Kita sambung untuk second part nanti.